Okay, hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari, apa khabar? Alhamdulillah dapat bersiaran lagi. Okay, sebentar ya, saya buat setting sekejap. Okay, alright. So hari ni saya terbaca apa tahu, diam tak diam kita dah 15 bulan. Okay, kita dah 15 bulan dalam PKP lah. Okay, daripada bermula 18 Mac dulu, tahun lepas. So kita dah 15 bulan dalam keadaan sekarang ni ataupun kita kata the new norms. Okay, so kalau 15 bulan tu dalam setahun like 12 3 bulan lah. Okay, alright. So then a lot of my friends in my circle dia kata pada PKP yang pertama, PKP yang kedua, so maybe mereka selamat. So mereka takut yang PKP ketiga ni mereka akan sangkut. Sangkut as in didapati hamil lah. Okay, sebab dah banyak sangat PKP ni pun kadang kita, yelah manusia kan, jadi kita mungkin tak jangka, okay, dapat rezeki yang tak disangka-sangka ni lah. Okay, so now I want to go from there. Okay, so kemudian ramai yang beritahu saya tak nak jumpa, kalau boleh tak nak jumpa Mak Bidan lah. So maksudnya kalau I think like kalau pregnant sekarang maybe next year jumpa juga kan, 9 bulan dan sebagainya. So I kata sebenarnya saya bercakap dalam perspektif sebagai seorang practitioner. Sebenarnya kalau kita tak nak hamil tu, kita tak boleh cakap ataupun tak cakap saja dan tak buat apa-apa. Itu sangat bahaya. Okay, so saya pun bercakap dari pengalaman saya, which is kadang-kadang memang tak sama dengan orang lain. Tapi kalau kita betul-betul nak merancang keluarga, kita kena cari kaedah yang tepat ataupun kaedah yang betul mengikut keperluan dari segi kesihatan dan sebagainya. Okay, so tak boleh kata kalau macam tak nak hamil and then tak buat apa-apa. There's nothing like that. So ramai yang datang kat saya bila beritahu termengandung IA like didapati hamil semasa musim PKP. What can I do, because kita tak plan betul-betul merancang keluarga ni. Okay, so I go back to my own experience sebab saya merancang kehamilan pada selepas anak kedua dan anak ketiga adalah kerana faktor kesihatan. Okay, dan of course pada waktu itu mungkin juga bersabit dengan faktor kewangan. Okay, sebab kita adalah pasangan muda, jadi kita pun nak grow family. So we have to look into that aspect. Okay, tapi ramai yang sekarang ni mereka natural saja, okay, secara semula jadi saja. Tapi I tak rasa benda ni efektif. Okay, so kalau kita merancang secara semula jadi, so puan-puan kena bersedia pada apa sahaja keadaan, bersedia sebab kemungkinan akan berlaku juga kehamilan itu. So I pernah kongsi dalam I punya live apa terjadi kalau kita menerima kehamilan yang tak dijangka. So bagi saya teruskan, okay, teruskan sebab itu adalah rezeki. Tapi nak bagi tahu tidak boleh salahkan dan merancang secara semula jadi. Right? Sebab ratusan terjadi kehamilan tu sangat besar. Okay, so sekarang saya nak kongsi artikel. Right, sekejap ya. Okay. Saya kongsi daripada myhealth.gov.my. Tajuk dia merancang keluarga. So I share with you. Saya rasa kita perlu dapatkan maklumat yang sangat berilmiah, okay, kemudian daripada pakar-pakar dan sebagainya. So saya hanyalah seorang kata sebagai agensi penyebaran maklumat. Okay. So because ramai yang datang kat saya cakap tak sangka pregnant lagi. Okay, I cakap dalam PKP ni kan, orang lockdown, dia buat apa lagi, buat babies lah. So to me it's a good thing because Malaysia perlukan saiz populasi yang sangat besar untuk terus kekal, orang kata menuju ke negara maju dan sebagainya. So we need population, okay. Tetapi oleh kerana kita dalam lockdown, so technically kita dah 15 bulan ya dalam keadaan ini. So mungkin PKP yang pertama
selamat lagi. PKP yang kedua, selamat lagi. Tapi bila PKP yang ketiga ni rasa-rasa dah tak selamat. So marilah saya kongsikan sedikit maklumat. Okay, right. So merancang keluarga bermaksud menentukan bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapakah bilangan yang diingini oleh pasangan. Okay, so kenapa perlu ambil berat tentang perancangan keluarga ni? Sebab saya tak nak ibu yang datang kepada saya dan rasa sedih kerana tak sangka, tak jangka akan hamil. Sedangkan kita tahu kalau kita tidak melakukan apa-apa kaedah merancang keluarga, kita kena bersedia pada bila-bila masa. Okay, sebab ini rezeki, ini bukan soal takdir. Sebab puan memang tak merancang, maka puan akan dapat hamil, itu adalah takdir. Okay, dan dikatakan katalah macam kita merancang, ada kita tidak hamil akibat kita merancang, itu adalah takdir. Dan dikatakan juga kalau kita merancang tetapi kita hamil juga, dan itu juga adalah takdir. Okay, right. So masa yang sesuai untuk wanita hamil adalah between 20 ke 35. Dan sekarang ni kerana ramai wanita kahwin usia lambat kan, so kadang-kadang 40 ke 42 tahun, ada yang sampai 45 tahun masih orang kata boleh melahirkan. Right. So kelahiran anak terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun lalu. Okay, right. So kalau nak merancang tu maksudnya make sure yang paling kecil tu dah 2 tahun. Okay, dan tidak mempunyai penyakit yang menjejaskan kesihatan ibu dan bayi. So juga kerana pasangan ingin mempunyai anak. Okay, right. So kenapa perlu mengambil berat? Sebab ini kan. Okay, sebab kita yang rancang. Okay, selebihnya Tuhan yang menentukan. So apa kaedah dia? Okay, kaedah-kaedah perancang keluarga. Pertama, kaedah semula jadi. Mengikut masa subur, suhu badan, tengok kelikatan cairan dan lendiran, kaedah gabungan dan kaedah tanpa haid, tempoh penyesuaian. Okay, kemudian ada kaedah halangan iaitu menggunakan kondom, menggunakan topi cervix dan juga diaphragm. Okay, ketiga hormon, suntikan ataupun ambil pil implant dengan suntikan. Yang keempat, menggunakan external device, dimasukkan alat ke dalam rahim. Dan yang kelima ialah kaedah kekal, bermaksud memang dah tak plan lah untuk hamil. Jadi boleh ikat tube fallopian dan juga pembedahan mengikut saluran mani lelaki, they call it vasectomy kan. Right, so jadi saya nak kongsi apa faedah dia merancang keluarga ni. Okay, right, so faedah yang pertama, okay, kat sini, right, meningkatkan kualiti hidup wanita tu, pasangan dan anak-anak. So ini berlaku kalau kita berpendapatan sederhana dan kita perlu mengawal perbelanjaan demi memenuhi orang kata hasrat-hasrat tertentu. Contoh, nak simpan duit sebab nak beli rumah, contoh ya, nak simpan duit untuk education anak-anak dan juga nak simpan duit untuk perlindungan anak-anak. Okay, kos insurans perubatan dan juga perubatan dan juga hospital lah. Okay, so a lot of parent ataupun suami isteri, mereka berpendapat mereka ingin memberikan kualiti kepada keluarga mereka. Okay, jadi bila dikatakan kualiti tu, maksudnya mereka merancang sumber pendapatan ke arah itu. Okay, jadi itu sebab bagusnya merancang keluarga. Right? Tetapi jika rancangan asal tu tidak dapat, assume ya, macam keluarga Melayu selalu nak dapat 4 ke 5 ke 6 anak kan. Bila dia dah dapat, bila dia nak dapat, let's say dia nak merancang dah dapat 4 orang anak, so kalau dia hamil tu is still within dia punya perancangan nak dapat 4 orang anak. Okay, kecuali kalau dia dah dapat 4 orang anak dan dia kata dia nak berhenti. Okay, mungkin dia buat kaedah sementara tapi dia memang dah nak stop lah, tak nak dah anak. Okay, sebab dia nak berikan orang kata sumber pendapatan dia tu
bertumpu kepada meningkatkan kualiti kehidupan. Contoh nak upgrade rumah baru dan sebagainya. Okay? Right. So tu kepentingan merancang keluarga. Yang kedua ialah membantu wanita merancang dan menjarakkan kehamilan untuk kesihatan ibu dan anak yang lebih baik. Okay? So yang ni kalau kita refer menyusu, ibu menyusu 24 bulan jarak dia. So maksudnya sebenar kalau betul kaedah menyusu tu memang boleh merancang keluarga secara semula jadi. So katakan lepas 24 bulan dah tak menyusu, maka kebarangkalian untuk hamil tu ada, okay. Dan masa itu pun parents tu dah bersedia untuk menerima cahaya mata yang baru. Tetapi ada juga yang dalam 24 bulan tu mereka still hamil. Okay, sebab still produktif. Jadi benda ni semua kita dah tahu dah. Kalau kita merancang secara semula jadi, ini akan ada kesan-kesan dia. Mungkin akan hamil ataupun memang betul-betul 24 bulan dapat menjarakkan kehamilan. Okay. Now, untuk ibu ni sangat penting saya stress on kesihatan ibu. Okay, sebab ibu ni dia melahirkan anak, so dia ada tempoh dia. Okay, 9 bulan yang dia hamil, kemudian dia melahirkan dan lebih kurang 2 bulan dia berpantang. So all in dalam 9, 10, 11, dekat 12 bulan lah. Okay, right. So berikan ibu tempoh masa untuk dia sihat dulu. Kemudian baru dia hamil semula. Sebab bila dia tak sihat, dia tak cukup sihat, dia mungkin dari segi mengambil makanan yang tidak bernutrisi, kurang rehat kerana keperluan anak-anak kan. Kemudian nak balancekan juga dengan kerjaya dan menguruskan rumah tangga. So takut ibu tu tak cukup rehat. Apabila dia tak cukup rehat, kesihatan dia terjejas. So kita tak nak benda tu. Okay. So berikan ibu peluang untuk dia sihat betul. Kemudian dia boleh hamil untuk anak yang seterusnya. Right. Kan ketiga faedah merancang keluarga ialah mengelakkan kehamilan yang tidak diingini. Ini yang saya sebut. Dalam PKP dikatalah dalam PKP people make babies. I think while it is true, tetapi bergantung kepada keadaan keluarga itu juga. Okay, ada banyak faktor lah seperti ekonomi macam saya cakap, kewangan, kemudian nak meningkatkan kualiti, nak tumpukan perhatian kepada anak-anak yang masih kecil yang sedia ada. So kita tiba-tiba dapat tahu kita hamil, tetapi sepatutnya kita gembira, tapi kita macam lah tak expect. Benda-benda macam tu I selalu dengar remarks. So I think it's not fair. Okay, jadi jika tak mahu benda macam ni, lebih baik kita buat precaution daripada awal. You tak bolehlah cakap tak sangka itu ini, sebab ini semua for me ialah anugerah Allah. So kalau dah hamil, takkanlah kita nak bagi adoption ke apa ke, I don't think you want to go sampai kat situ lah. Right. Okay, so jadi untuk mengelakkan kehamilan yang tidak ingini ini kerana dia juga mempengaruhi emosi ibu. Sebab ibu ni yang nak hamil 9 bulan, ibu ni yang nak masuk dewan bersalin, ibu ni yang nak berpantang, ibu ni yang nak menyusu, dan ibu ini yang nak take care of anak-anak yang dah sedia ada. So it's a little bit taxing for her. Jadi kehamilan yang tak diingini itu kadang-kadang mereka memang tak nak lagi at that time. Especially now PKP, orang cautious about budget, orang cautious about spending because a lot of orang kata pendapatan isi rumah terjejas. Okay, so daripada menghadapi emosi yang tak menentu kerana mendapati diri hamil, so lebih baiklah kita merancang keluarga. Okay. Kemudian untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Macam saya cakap tadi, kita nak kehidupan yang berkualiti, kehidupan yang bermakna dan kehidupan yang gembira. Jika kita berterus-terusan dalam keadaan sedih, dalam keadaan tak sihat, selalu sakit, kemudian tak boleh cope dengan keperluan rumah tangga, anak-anak, kerjaya lagi, dalam COVID ni lagi, a lot of things. Sekarang ni saya kongsi sekarang dalam PDPR, so doesn't mean anak kita kat rumah, anak kita buat apa kan, dia masuk kelas, so you have to monitor, you have to kejutkan dia, you have to tengoklah, check semua. So WhatsApp pun memang, WhatsApp group cikgu-cikgu ni pun memang banyak, memang orang kata tak kurang lah dia punya masa tu kena spend. And then
you have to monitor the kids in the PDPR. Lepas tu dia homework, lepas tu sejak kan dia kata dia lapar, sejak kan dia kata dia lapar, lepas tu sekolah paginya, sekolah petangnya. So it's all very taxing. Dan kalau kata macam saya, ibu yang work from home, I'm not staying at home macam leisure ladies kan, we are working from home. So semua orang menghadap device masing-masing. Jadi technically memang orang kata perlu masa tu terkejar-kejar juga. So nak tengok anak yang ni, nak tengok anak yang tu. So kadang-kadang rasa macam taxing lah to me. Jadi bila memang dia stress tu lain macam jugalah sebab kita dah tak boleh keluar dan sebagainya kan, kalau tak perlu tak boleh keluar. So kadang-kadang kena tengok yang tu, jadi ibu ni stress pula. Dah tengok anak PDPR-nya yang cepat laparnya, yang macam-macamnya dan hamil. Okay, so mungkin akan terjejas dari segi kesihatan. So tu kadang-kadang kita kena fikir. Mungkin kita tak rasa tapi ada orang dia tak sangka. So dia ambil rezeki ni, dia gembira. Kepada mereka yang tak bersedia, it's the other way around. Okay, so kita tak nak ibu rasa sedih sehingga anak dalam kandungan tu merasai sama kesedihan ibu tu. Dan sebenarnya bukan salah bayi tu. Okay, right. Dan akhirnya untuk merancang keluarga membaiki kesejahteraan keluarga. Sebab macam saya cakap, sekarang ni PDPR, it's not that we are staying at home. You semua orang ingat kita stay at home. It's different thing. Sejak 15 bulan yang lepas, staying at home dah tak macam dulu. Sometimes kita rasa macam kita keluar pergi kerja, kita cepat-cepat nak balik rumah sebab kita fikir kita boleh rehat. Tetapi jika 24 jam kita dekat rumah, kita ada masa kita kena ada masa kita juga, susun masa juga. Yang bekerjanya, yang on your online meeting, back to back meeting, kemudian nak tengok anak PDPR, lepas tu anak lapar, lepas tu groceries, kena ni lah, kena orang kata stok lah kan, stok makanan kat rumah and everything, alright. So sejak 15 bulan dahulu, stay at home is not the same anymore. Jadi kalau kita tak organize betul-betul kan as parents, so kita akan rasa frustrated, right? Sebenarnya bukan salah sesiapa tapi sebab it's a new situation yang everybody has to cope, right? Dan kebetulan saya cakap, sometimes kita lucky sebab mungkin kita ada sedikit pendapatan, but what about the rest yang terjejas kerana PKP. Okay, so mereka terjejas, jadi keluarga tak tak harmoni, pendapatan terjejas, macam mana nak bagi yang terbaik kepada keluarga. So kena ingat ni, kena tengok ini. Jadi kalau dulu kan, dulu mungkin ataupun saya kata zaman-zaman saya, keperluan merancang keluarga tu adalah kerana faktor-faktor ekonomi, kesihatan dan sebagainya. Sekarang ini lebih lagi kerana ramai orang terjejas. Okay, ramai orang terjejas pendapatan. So bagaimana hendak membina kesejahteraan keluarga, itu sangat penting. Right? Jadi saya katakan, apakah faedah merancang keluarga? Meningkatkan kualiti hidup wanita, pasangan dan anak-anak, membantu wanita merancang dan menjarakkan kehamilan untuk kesihatan ibu dan anak yang lebih baik, untuk mengelakkan kehamilan yang tak diingini, untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, dan untuk merancang keluarga membaiki kesejahteraan keluarga. Kan? So what does this means is kita nak kehidupan yang berkualiti, okay, tapi kita ada unsur-unsur ketidaktentuan dari segi pendapatan keluarga, dari segi ekonomi, dari segi kestabilan negara dan sebagainya. Okay, jadi untuk mengelakkan daripada emosi kita dan kita terperangkap dalam emosi kita, so adalah lebih baik pasangan suami isteri itu merancang, berbincang dan merancang. Okay, sebab saya dah bagi tahu kalau kita merancang secara semula jadi, puan-puan dan tuan-tuan kena bersedia sebab kemungkinan hamil itu sangat besar. Tapi jika puan-puan merancang dengan kaedah yang saya kongsikan tadi, so mungkin kita boleh orang kata boleh berjaya lah plan ni. Dan bukan kita merancang kerana kita tak percaya Tuhan, tak percaya rezeki anak ataupun tak nak tolak rezeki dan sebagainya. Sebab bagi saya kesihatan ibu tu lebih penting
Okay, ibu dia dapat rest, dia kena dapat, let's say dia dapat rest 2 tahun, and then setahun sebelum tu ialah perjalanan dia perjalanan 9 bulan 10 hari hamil, melahirkan dan pantang dalam 2 bulan. Okay, so dah 11 bulan dah kat situ. And then dia menyusu anak for 24 months. So it's a 3 years journey. So bagi dia that 3 years journey tu, okay, so lepas 24 bulan, lepas tu dia nak plan untuk hamil lagi. So janganlah kita terus orang kata buntingkan dia lah kan. Tak adil untuk dia sebab kesihatan pun tak pulih, bayi pun kecil lagi. Kita bukan soal rezeki. Kita soal isteri tu atau ibu tu dia sihat tak untuk meneruskan tugas dia ni. Okay, sebab yang mengandung, yang bersalin, yang berpantang tu isteri. Okay, so suami boleh cakap apa saja, anak adalah rezeki. Memang saya tak nafikan tu. And because saya pun firmly believe on that, so saya fikir kesihatan saya dan emosi saya lagi penting. Jika terganggu kesihatan dan terganggu emosi seorang isteri tu, macam mana dia nak teruskan dia punya tugas sebagai ibu dan isteri. Okay, so itu dia punya key point dia. Right, on things like rezeki, anak dijanjikan rezeki tu. So kalau katakan macam ni kalau puan memang tak merancang keluarga dan didapati hamil, memang anak tu dah dijanjikan rezeki sebab itu memang anugerah daripada Allah. Okay, tetapi soal dia sekarang, puan sihat tak? Ada tak masalah kandungan sebelum ini dan sebagainya. So make sure you betul-betul sihat. Okay, and bagi saya, apa yang saya share ni tentang kesihatan wanita, sebab itu saya cakap kadang-kadang hidup kita ni rushing, kita makan apa depan mata kita tanpa kita fikir faktor nutrisi dia. So cukup tak untuk kita makan untuk kandungan yang baru, kemudian makan untuk menyusu anak, makan untuk hamil, makan untuk dapat stamina, untuk bersalin nanti dan sebagainya. Okay, so this is not about tak percaya rezeki ataupun tolak rezeki. This is about the health of the woman. Bagi peluang ibu untuk sihat sepenuhnya dahulu sebelum ibu ini bersedia untuk hamil. Okay, that's my point. So I think tu je nak cakap. So I stop sampai sini. Okay, so apa faedah merancang keluarga, right? Kaedah dia macam ni kan, yang ni ada 5 ni. Okay, so I can share what I did. Semasa saya perlu merancang keluarga, saya seek opinion of the doctors. Saya tak rasalah doktor tu the best lah, tapi you have to seek opinion from the expert. Dan doktor tu akan diagnose based on you punya health situation. Sebab itu tak semua ibu sama. Ada ibu dia sesuai ambil kaedah hormon. Ada ibu boleh kena ambil yang paling sesuai kaedah alat dalam rahim dan sebagainya. Okay, so that's why you tak make kita tak rasa kita nak pilih satu-satu benda tu, tapi pakar akan tengok daripada keadaan ibu itu sendiri. Right? Okay, so I think so hari ni perkongsian saya ialah ada kaedah-kaedah yang sesuai untuk merancang keluarga dan apa faedah dia. So I akan berhenti sampai sini, right? So faedah merancang keluarga paling penting sekali nak meningkatkan kualiti hidup wanita. Kalau wanita ni asyik mengandung dia efek emosi dia. Kita kesian dia. Dalaman dia tu yang affected. Luar kita tengok dia biasa, bernafas seperti biasa, tapi kita tak tahu lelah dia, kesian dia. Sebab membawa bayi ni dalam kandungan ni bukan bila kita kata kita penat, kita boleh tolak bayi ni ke tepi. Bayi ni memang dengan kita 24 jam. That 10 to 15 kg yang kita carry tu is a real weight for the next 9 months. So kena bersedia dari segi mental, dari segi fizikal dia dan sebagainya. So suami perlulah support benda ni. Alright. So faedah merancang adalah meningkatkan kualiti hidup wanita, pasangan dan anak-anak, membantu wanita merancang dan menjarakkan kehamilan untuk kesihatan ibu dan anak yang lebih baik, untuk mengelakkan kehamilan yang tak diingini, untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Okay, ini lebih kepada macam saya explain tadi, lifestyle kita sekarang, PDPR apa semua tak cukup rehat, kesian bayi yang dikandung. Okay, dan kemudian berancang keluarga membaiki kesejahteraan keluarga. Okay, so kena rancang. Alright, so I think stop sharing sekejap. Alright,
So I think itu saja untuk hari ini. 5 faedah merancang keluarga. Mungkin lebih kepada faktor kesihatan dan kerana mahukan kehidupan yang lebih baik. Okay, so kita kena rancang sebab dulu I pernah dengar satu term ni, satu phrase ni, dia kata people do not plan to fail but they fail to plan. Okay, so people do not plan to fail. Kita memang tak nak gagal, tapi kita gagal merancang. Right, so till then, take care and stay safe. So pesanan saya, okay. Ibu hamil dan menyusu kini boleh mengemas kini status di apps MySejahtera untuk dapatkan janji temu vaksinasi kerana ada vaksin yang bersesuaian untuk ibu hamil dan juga untuk ibu menyusu. Okey, jangan lupa. Kemudian dapatkan ibu percuma daripada Pantam Plus. Tajuk dia panduan pemakanan semasa hamil. Semoga membantu untuk puan merancang mengambil makanan yang berkhasiat demi ibu dan bayi. Okay, so take care, stay safe. Terjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.